Assalamualaikum, nama saya Nazatul Izzati. Saya Yusni Syazwani. Saya Nur Ehatika. Saya Nur Izlin. Hari ini kami akan membentangkan tentang perkembangan alam Melayu. Pengenalan untuk perkembangan alam Melayu. Istilah Melayu. Perkataan Malaya iaitu kependekan Himalaya, Alayaber, bermaksud tempat dan Himalaya. Alam Melayu merangkumi kawasan kepulauan yang merentasi seluruh Asia Tenggara sehingga sepadan Australia. Yang ketiga, tamadun Melayu merujuk kepada sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang dikenal sebagai Melayu, tertumpu kepada wilayah Asia Tenggara. Terdapat 4 zaman perkembangan sejarah alam Melayu, iaitu zaman prasejarah terbahagi kepada 4: zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman logam. Selain itu juga zaman protosejarah dan zaman persejarahan, zaman sejarah dan zaman moden. Antara ciri zaman Paleolitik: pertama, kewujudan pertempatan paling awal di alam Melayu. Kedua, kehidupan secara diri dan berpindah rendah. Yang ketiga, penggunaan alat batu dalam bentuk asas. Antara ciri zaman Mesolitik pula: pertama, kehidupan berkisar pada kegiatan secara diri. Kedua, wujud evolusi dalam kehidupan. Yang ketiga, bermula kegiatan membentuk batu menjadi alatan keperluan dan senjata. Yang keempat, bermula aktiviti pertanian, peternakan dan perdagangan. Antara ciri zaman Neolitik adalah kehidupan masyarakat terus mengalami evolusi. Selain itu, wujud pula teknologi penciptaan baru yang lebih lengkap dan merupakan jalan waktu akhir. Antara ciri zaman logam iaitu dikenali sebagai gangsa besi. Yang pertama, masyarakat mula menetap di satu-satu tempat. Yang kedua, tertumpu pada kawasan yang mempunyai sumber air. Dan yang ketiga, mula menggunakan peralatan logam. Zaman protosejarah adalah bertitik tolak melalui kewujudan kerajaan Melayu kuno atau kerajaan purba. Antara contoh kerajaan purba adalah Langkasuka, Kedah Tua, Kangga Negara, Cehtu, Loyue, Tan. Zaman Pensejarahan. Kewujudan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama adalah Kerajaan Melayu Melaka telah dibuka oleh para Meswara atau Raja Iskandar Shah pada awal ke-15, iaitu sekitar tahun 1400. Kehebatan Melaka terdapat Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka yang menggambarkan Melaka mempunyai peradaban yang tinggi. Yang ketiga, faktor utama perkembangan Kerajaan Melayu Melaka ialah kerajaan wujudnya sistem pentadbiran yang cekap dan tersusun, khususnya melalui sistem pembesar empat lipatan. Sistem pentadbiran yang cekap ini berjaya menjamin keamanan dan kemakmuran negeri Melaka. Faktor ini telah menjadi tarikan para saudagar dan pelayar untuk menjadikan Melaka sebagai pusat kegiatan mereka. Di sini bermula pembentukan masyarakat kepelbagaian perdagangan. Kedatangan kuasa penjajah iaitu British, Portugal, Belanda. Kurun pertama hingga kurun ke-6 Masihi, Kerajaan Funan muncul sebagai kuasa terkuat di rantau Asia Tenggara. Kemudian pada kurun ke-7 hingga kurun ke-11 Masihi, Kerajaan Sriwijaya berjaya mengambil alih peranan Kerajaan Funan sebagai kuasa politik terkuat. Kerajaan Majapahit pula muncul kuasa terkuat pada kurun ke-13 Masihi. Selepas kejatuhan Kerajaan Singgasari di Jawa semasa pemerintahan Hayawuruk dan Patih Gajah Mada, kegemilangan Empayar Majapahit ini berakhir dengan kemunculan. Antara pengaruh peradaban barat bagi penjajahan Inggeris. Yang pertama ialah pada tahun 1824, perjanjian Inggeris-Belanda yang mengesahkan pendudukan Inggeris di tanah Melayu. Pada tahun 1825, persetiaan awal Kapten Henry Burney dengan Siam bagi menyekat pengaruh Siam di Perak dan Selangor. Pada tahun 1826 pula, perjanjian Burney ditandatangani antara Inggeris dengan Siam. Pada tahun 1826 juga, Singapura, Pulau Pinang dan Melaka disatukan di bawah negeri-negeri Selat, iaitu dikenali sebagai NNS. Pada tahun 1896, Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang disatukan membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan pada tahun 1809, perjanjian Bangkok ditandatangani di mana Siam menyerahkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis kepada Inggeris dan membentuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pengaruh peradaban Barat Portugis. Yang pertama, tujuan untuk menguasai
Portugis memperkenalkan sistem tulisan Rumi. Dan yang kelima, wujud perkataan pinjaman jendela, almari, garpu, tuala, palsu dan juga pelbagai lagi. Yang keenam, kedatangan Portugis telah membawa keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Dan akhir sekali ialah kejatuhan Melaka membawa kemunculan Kerajaan Melayu Riau. Pengaruh peradaban Barat Belanda. Belanda menubuhkan Syarikat Hindia Timur Belanda (BOC) tahun 1602 untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Belanda cuba menguasai perdagangan kain di India dan biji timah di negeri-negeri Melayu. Pusat utama ialah di Betawi, Jakarta, Indonesia. 1641, Belanda tertumpu di Melaka selama 183 tahun dari 1641 hingga 1824. Belanda mendekat kapal dagang supaya berdagang di Betawi. Penjajahan Belanda berakhir dengan Perjanjian Inggeris-Belanda ataupun Perjanjian London pada tahun 1824. Dan akhir sekali ialah penjajahan Belanda tidak banyak meninggalkan kesan terhadap peradaban Melayu. Pengaruh peradaban Asia iaitu India. Hubungan India dengan rantau Asia Tenggara telah bermula sejak kurun kedua Masihi lagi. Kegiatan penyebaran agama Buddha dan Hindu serta pelayaran putera-putera di Raja India telah mempercepatkan hubungan perdagangan serta kebudayaan antara India dengan rantau Asia Tenggara. Hubungan awal India dengan tanah Melayu tidak berbentuk penaklukan politik kecuali ekspedisi ketenteraan oleh Rajendra Chola yang menyerang Sailendra di Sumatera yang turut menguasai empayarnya termasuk Kerajaan Kedah. Nama-nama seperti Subarnabhumi ataupun Tanah Keemasan dan Subarnadvipa atau Pulau atau Semenanjung Emas digunakan untuk merujuk kepada negeri-negeri di tanah Melayu yang kaya dengan emas. Negara terawal yang mendapat pengaruh India ialah Funan yang bertapak di lembah sungai Mekong. Antara sumbangan tamadun India ialah seni bina, sains dan teknologi, agama, yoga, bahasa dan kesusasteraan, falsafah dan ekonomi. Antara pengaruh peradaban Asia iaitu China. Tamadun China merupakan salah satu tamadun cerawal di dunia. Peradaban yang cerawal di negara China ialah di Sungai Kuning iaitu di kawasan utara. Kira-kira 4000 hingga 2000 sebelum Masihi. Hubungan China dan alam Melayu telah wujud sebelum permulaan tahun Masihi sejak zaman dinasti Han iaitu pada 140 hingga 117 sebelum Masihi. Pada zaman kegemilangan kerajaan Sriwijaya, berlaku kedatangan para saudagar Cina dan penuntut agama Buddha secara besar-besaran. Antara sumbangan tamadun Cina iaitu pentadbiran, falsafah, penciptaan, sastera, unsur moral dan sains. Antara pengaruh peradaban Asia Timur Tengah, pengaruh utama peradaban dari timur ialah perkembangan agama Islam. Terdapat teori yang menyatakan Islam dibawa terus dari semenanjung tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-7 melalui hubungan perdagangan. Pasai telah muncul sebagai pusat pertama pengajian dan penyebaran agama Islam yang boleh dianggap sebagai pusat tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu. Kemudian, Melaka